Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana ila shiratal mustaqim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina zuhrina wa mallana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dalam bulan ini kita bertemu dengan dua, iaitu sambutan kalender merah lah. Kalau orang lama dulu dia kata kalender merah. Kalender merah maknanya cuti. Kemudian yang pertama kita bertemu dengan awal Muharram, sempena dengan sambutan Hijrah kita tiap-tiap tahun. Kita nak ataupun tak mahu, kita akan bertemu juga dengan Hijrah ini. Yang pertama. Kemudian malam ini kita bertemu pula iaitu dengan sambutan Merdeka. Muslimin dan muslimat sekalian, dua-dua ini kita akan cerita lebih kurang nanti. Yang pertama kita cerita dalam masalah iaitu sambutan Hijrah terlebih dahulu dah. Saya asal beragama Kristian Katolik. Kemudian satu hijrah yang paling besar dalam hidup saya adalah daripada Kristian ini saya memilih untuk memeluk Islam. Satu keputusan yang sangat-sangat sukar saya nak buat dalam hidup saya. Kita tanyalah siapa-siapa pun yang mereka asal bukan Islam, mereka masuk Islam, itu adalah satu keputusan yang sangat besar dan sukar dia nak buat. Saya pernah rasa pengalaman ini. Baik. Kemudian itu hijrah yang pertama lah cerita. Saya bila saya masuk Islam, kemudian saya terus belajar ilmu agama Islam ini di Institut Dakwah Islamiyah Perkim di Pangkalan Cepa di Kelantan. Di situ dikumpulkan iaitu dari kalangan orang-orang yang masuk Islam di seluruh Malaysia ni, orang asli ada Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya, campur situ. Kemudian saya belajar di Madrasah Al-Irsyad di Sungai Bakap ataupun pondok lah, orang panggil pondok Sungai Bakap di Pulau Pinang. Kemudian saya ke kuliah pondok Darul Naim di Pasir Tumbuh, Kelantan. Sempat juga menadah di Ad-Diniyah Abakriyah. Madrasah Ad-Diniyah Abakriyah di Pasir Tumbuh itu sendiri, yang masa itu tuan guru dia adalah Tuan Guru Haji Hashim. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum saya belajar di pondok di Kuala Terengganu. Kemudiannya saya perkenalkan dirilah, ni ceritanya. Kalau tak kenal maka tak cinta, orang Melayu kata lah. Nah, anak saya sambung orang Melayu sebut dah pepatah dia. Kemudian saya pernah menulis buku ataupun seorang penulis buku bestseller. Buku pertama saya Travelog Syahadah 2010. Buku ini antara buku yang terlaris di Malaysia, terbitan PTS Islamika yang mengangkat nama saya di Pentah Dakwah. Kemudian 2011 saya tulis buku Travelog Hidayah, sambungan Travelog Syahadah ini tadi, dan juga buku ini juga bestseller antara buku yang terlaris di Malaysia. Kemudian saya menulis buku Nasihat Hamka jilid yang pertama. Muslimin dan muslimat sekalian, sempat juga masuk di temu ramah di TV Al-Hijrah beberapa kali, dan juga saya ada program dulu di Radio Angkasa Puri, sama ada secara rakaman ataupun secara langsung di Radio Angkasa Puri dulu. Muslimin dan muslimat sekalian, saya telah mengislamkan 36 individu dan juga 6 keluarga. Setakat kita sebut 17 tahun, mudah lah. Bulan-bulan tu tak usah kira, kita kira tahun je. Mana 17 tahun saya memeluk Islam ni, 36 individu dan juga 6 buah keluarga setakat ni. Alhamdulillah. Lalu antara perkongsian cerita dalam masalah hijrah ini, muslimin dan muslimat sekalian, hijrah dia nak tambah mesti duduk atas 3 perkara. Sebab yang pertama sekali kita ambil lah besarnya hijrah ni dalam Islam, sehingga kan awal yakni tahun dalam kalender Islam ini diambil daripada peristiwa hijrah yang kita panggil Hijriah. Allah ni 1400 berapa dah lah ni. Kemudian itu tak apalah, okey satu. Tetapi kita nak tengok masyarakat kita, buka minda sedikit. Masyarakat kita lah ni kalau bertemu dengan sambutan hijrah, tak berapa cakna mana. Orang kita tak ambil cakna mana. Mana kalau bertemu dengan hijrah, dia tahu dah petang ini pergantian tahun baru dalam kalender iaitu Islam, kalender hijrah kita.
Tetapi kita tengok orang Islam kita seolah tak ada apa-apa bah. Macam biasa ya. Tetapi bila bertemu dengan tahun baru Masihi, ni 2020 nak ganti 2021 nanti. Tengoklah. Habis bandar-bandar ni penuh mana-mana. Paling kurang pun orang kita bawa anak bini keluar makan. Tu tak kira pergi stadium lah, pergi mana dan sebagainya. Dia tunggu apa dia? Dia tunggu pula dia kira nak sampai pukul 12. Dia start lah kira 12, 10, 9, 8, 7. Ni semua kerja bangun Melaka. Yang kita Islam tasawuf. Kerja mengarut Melaka. Kira daripada 10 sampai ke 0 ni. Kemudian apa dia? Selamat tahun baru. Pung bunga api dan sebagainya. Ni jenis orang mabuk ketum lah. Dadang minum ketum mabuk dah. Tasawuf lah. Kita Islam, kalau kita ada jati diri Islam, tasawuf. Anak-anak kita tasawuf. Kampung kan anak tasawuf sambut Kalau tahun baru Islam kita awal Muharram kita tak sambut. Yang Masehi orang kafir punya buat kita sibuk nak sambut. Buat nak apa? Dah besar mana Islam dengan hak kafir? Besar Islam. Sebab itu dah agama Nabi sebut dah ada kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tak ada lebih tinggi daripadanya. Tunjukkan ketinggian Islam kita. Sambutan malam hijrah awal Muharram sambut elok-elok. Ketika Masehi tak sah sambut. Itu satu. Kemudian kita kena ingat bahawasanya hijrah ini besar dalam Islam. Besar sebab apa? Sebab istilah hijrah ini Nabi sebut daripada lidah dia. Kemudian istilah hijrah ini juga magi daripada kalamullah, iaitu firman Allah. Paling mudah Nabi sebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Panjang kita ambil apa mana-mana lagi. Siapa-siapa yang hijrahnya kerana Allah dan juga Rasul, maka hijrah dia kepada Allah dan juga Rasul. Makna niat kita itu penting. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal itu tergantung pada niat. Kita nak hijrah ni lagi besar. Niat kita apa? Hijrah untuk Islam. Baik kita berniaga, baik kerja buat kita dan sebagainya, ikut Islam. Kalau selama ni kita berniaga, kita sibuk berniaga, kita jual rokok. Faham tak? Dah lah jual rokok yang tak ada cok pula dah. Dah berapa kali haram dah. Nama dah. Rokok sudut pula dah. Bila kena tekak, kemudian marah. Sampai 1 batang 500 ya aku kena, kata. Natang puak-puak ni, kata. Dah siapa suruh mau jual? Nama Allah buat nak apa? Faham tak? Hijrah dah. Hijrah kerana Allah dan juga Rasul, kerana Islam. Tak usah jual rokok dah. Kemudian ya, hijrah juga lama dah. Niat kita dari segi sistem kehidupan kita selama ni keluarga kita tidak menitik beratkan, iaitu agama. Mula dah hijrah kerana Islam, kerana Allah dan Rasul. Ambil kesempatan tiap-tiap tahun mesti ada benda yang kita hijrahkan pada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab tu saya selalu pesan gini. Saya kata kita orang Islam ni, kalau kita nak ubah atas terus, dan kita nak ubah negara terus, tak berdaya kita boh. Kita nak ubah ni, nak ubah negara hak paling atas sekali. Dodang kita sampai bila kita tak berdaya boh. Sebab bawah kita tak ubah lagi. Islam dia ajar kita sebelum nak ubah hak besar tu, ubah kecil-kecil dulu. Ubah daripada apa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang beriman, pelihara dah diri kamu, jaga diri kamu ni elok-elok ikut Islam dulu, dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Kalau kita boleh bentuk diri kita ikut Islam yang boleh. Kita boleh bentuk ahli keluarga kita, anak beranak kita ikut Islam yang boleh. Institusi kekeluargaan Islam ini, dia akan melahirkan masyarakat Islam yang baik. Masyarakat Islam yang baik melahirkan negeri Islam yang baik. Negeri Islam yang baik akan melahirkan negara Islam yang baik. Dan kaedah dia macam tu. Kita nak ubah negara terus, bawah penuh lagi, tak jadi boh. Takkan berjaya kita.
Percayalah, saya masuk Islam ni, saya buat penelitian. Saya buat penelitian dari segi bacaan saya, dari segi apa dan sebagai kajian saya. Kita takkan berjaya ubah daripada atas terus. Tetapi orang yang cuba daripada atas, kita jangan pelekeh, kita kena bantu dia. Nampak tak? Itu percubaan dia, itu usaha dia. Jadi kita kena bantu orang di atas yang nak cuba di atas. Tapi paling penting, kita di bawah ni kena berubah. Jangan nak tengok atas berubah, kita bawah tak berubah, tak jadi. Kaedah Islam. Okey, boleh faham kan? Bahasa Terengganu okey tak? Saya orang Sarawak tapi saya cakap Terengganu pekat. Jangan malu tu. Saya balik Sarawak, saya ceramah. Orang Sarawak tak percaya saya orang Sarawak. Berat betul tabak. Dia kata, ya Allah, betul tak ustaz orang Sarawak, dia kata. Dia kata orang Sarawak tapi bunyi Terengganu pekat, dia kata. Kalau saya ada sumpit, saya sumpit dia terus. Dia tak percaya seorang Sarawak. Saya kata, mu tak percaya tengok IC aku. IC pangkal 13. 13 tu Sarawak dah. Kalau faham apa? 08. Faham? 04. 06. 06. Terengganu sebelah. Muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Yang pertama saya sebut hijrah. Istilah hijrah ni besar dalam Islam sebab Nabi sebut. Kemudian dia besar juga sebab peristiwa ataupun istilah hijrah ini Allah sebut dalam Quran. Innal ladzina amanu, sesungguhnya dari kalangan orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan dari kalangan orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan yang berjihad berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang yang benar-benar mengharapkan akan rahmat yang dikasih sayang di sisi Tuhan. Bila ada istilah ini Nabi sebut dan juga Allah sebut, makna besarnya hijrah ini. Sebab itu hijrah ni bukan sekadar Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi hijrah ni dengan tujuan antaranya Nabi nak bina satu sistem kehidupan manusia yang mengikut Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara lengkap. Lepas tu kita Islam ni jangan pisah-pisah. Bak mayang, bak nikah kahwin nak ikut Islam, bak nega tak mau ikut Islam. Tak jadi apa? Bak nega tak mau ikut Islam. Tak bak, mari ngamba balik dia dari Johor. Daripada Johor mari sini, mari nak siang baik. Daripada Johor mari sini amba berhenti makan di belah-belah Sungai Ara, tepi jalan, kedai tepi jalan. Makan mi goreng sapang pagi. Mi goreng ni amba campur mi goreng dengan bihun, campur dah. Separuh-separuh bubur sepinggan. Lepas tu ambil ayam goreng seketul. Lepas tu ambil pula telur goreng sutih. Lepas tu air teh suam kurang manis. Kita tak payah lebih-lebih manis lah sebab muka manis tu. Jadi kurang manis air pun tak apa. Ini Tok Imam semalam dia ke bawah. Dan bukan saya kata, dia kata ustaz tak apa, dia kata kurang manis sebab dia manis tu. Dia kata macam tu pula dekat orang yang hantar, yang order tu, orang perempuan tu. Saya pula jadi malu, aku kata natal lah tuan, dia usik aku pula dah. Nampak tak? Pandai dia usik tu. Kemudian dia duduk ni peha saya kan. Dia ustaz-ustaz peha. Ustaz kena mari pula bulan depan sini, dia kata. Dah puas, dia kata. Aku kata patutlah dia jack. Sungguh dia nak suruh aku mari pula kuliah ke tempat dia. Pandai orang tua ni. Orang lama buah, dia pandai. Dia main tu sebelum dia nak sampai ke hendak maksud dia tu, dia kona-kona tu. Ini orang lama, dia bagus. Orang muda dia main gitu, dia orang berkejut. Datang ni, dia tak sama. Sebab orang lama, dia pengalaman lebih. Kita kena hormat orang lama. Baik. Kemudian, muslimin dan muslimat sekalian, minum teh kurang manis. Gelas biasa ya. Kemudian saya ambil air mineral water dua botol kecil. Mineral water 2 botol sebab saya nak masuk terus dalam kereta nak jalan pergi Kuantan. Dia tanya saya makan benda nak bayar. Saya kabur lah mi goreng dengan mihun tu separuh-separuh. Lepas tu ayam goreng seketul, kemudian telur goreng, kemudian teh kurang manis, kemudian 2 mineral kecil. Dia kata RM23. Terkejut saya. Tapi dalam RM23 makan itu, berat kok. Saya tanya Mek tu betul lah RM23. Saya malah nak cana dah. Ni kalau nak berkira sangat, nak tanya dah ayam ni seketul berapa? Telur ni berapa? Saya bayar lah. Tapi lain kali aku tak singgah dah kedai.
RM23 pagi-pagi kena dah natang tu. Mana kita makan kedai lain belah-belah lah. Saya dalam kereta saya mikir nak kira harga tu biar kena dengan RM23. Tak sedang kau. Tak boleh gigo ayam saya letak RM6 seketul. Nah, kemudian telur tu saya tak RM2, RM2.5 seketul. Tak boleh, tak sampai lagi RM23 tu. Dia kena guana tak tahu RM23. Aku tu kerak semua. Nyata dia. Pada orang Islam kita dah, saya pergi bangkang pun saya pegang kopi agak. Mungkin dia kata ni orang kuat iman ni tak apa, kita kerak pun dia sabar. Oh, macam-macam tu. Kemudian ya, maknanya apa dia? Kita nak sebut bahawa di dalam masalah hijrah ini saya sebut tadi besar. Sebab melibatkan iaitu dua ni daripada Nabi dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Baik. Lalu hijrah Nabi daripada kota Mekah ke Madinah ni, yang pertama Nabi nak bina satu sistem kehidupan manusia ni yang mengikut Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara lengkap. Pentadbirannya lagu mana, pemerintahan lagu mana, hubungan dengan manusia lagu mana, hubungan dengan bukan Islam lagu mana. Kemudian dalam sistem apa lagi? Iaitu sistem keadilan, melibatkan undang-undang dan sebagainya lagu mana, sistem nak niaga lagu mana, semua Nabi bentuk di Madinah. Betul, ulama sepakat kata negara Islam pertama yang terbina, tertubuh di muka bumi ini di Madinah. Dan Madinah ni mari mana? Istilah Madinah ni, sebelum Nabi berhijrah, Madinah tidak disebut sebagai Madinah, melainkan disebut Yathrib. Betul? Nah, disebut sebagai Yathrib sebelum Nabi berhijrah. Bila Nabi hijrah, siapa dah kota Madinah, Nabi duduk dari Madinah, kemudian puak-puak dari kalangan golongan Ansar yang ada situ, mereka mula menggelarkan Yathrib sebagai Madinatun Nabi, kota Nabi. Start daripada itu sampai lah ni kita dah panggil Madinah, Madinah, asal Yathrib. Nah. Kemudian ya, dalam peristiwa hijrah juga kita kena ambil iktibar. Antaranya bagaimana adanya dua golongan. Golongan yang pertama dari kalangan golongan Muhajirin, golongan yang kedua dari kalangan golongan Ansar. Muhajirin iaitu golongan yang berhijrah. Golongan Ansar ni bahasa Arab, kalau bahasa kita Melayu pembantu, penolong ataupun pendukung. Betul, kita kadang-kadang kita dengar istilah Ansarullah. Ansarullah ini pembantu Allah. Tetapi di situ dia nak khabar iaitu pembantu agama Allah. Dia tak bubuh dinullah, dia bubuh Ansarullah, tapi merujuk kepada membantu agama Allah, kita bantu Allah. Untuk siapa dah kita nak bantu Allah ni? Sebab ada Menteri Agama di Indonesia. Menteri Agama di Indonesia dia petikai kan? Dia petikai apa dah? Untuk apa kita nak bantu Allah? Allah dah memang maha berkuasa, maha sekian-sekian dah. Kita nak bantu Allah buat apa? Allah dah hebat, nak bantu apa? Bukan, kita bantu Allah, kita bantu agama Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk manfaat kita sendiri, bukan nak bagi Allah tu lebih besar lagi, lebih gagah, lebih perasa lagi. Tak, Allah tetap sedia macam tu. Tetapi kita bantu agama Allah ni adalah untuk kebaikan kita. Kita boleh kutip di dunia, akhirat besok lagi-lagi. Situ duduk dia. Kemudian yang muslimin dan muslimat juga. Ketika mana ada golongan Muhajirin dan Ansar ni kita tengok. Disitulah bagaimana sistem persaudaraan dalam Islam Nabi bina. Lo ni hakikat persaudaraan dalam Islam kita lo ni tak ada dah. Kalau mula dah nak ni pun ramai lagi orang yang dengki dah, tak selesa dah. Kita tengok contoh bagaimana golongan Muhajirin yang meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta benda mereka, ahli keluarga mereka, sanak saudara mereka di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah dalam keadaan mereka datang sebatang kara, tak ada apa. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendukung mereka? Dari kalangan kaum muslimin yang ada di Madinah yang dipanggil golongan Ansar.
Mereka buka pintu luar-luar rumah datang jadi tetamu dan mereka anggap sebagai adik-beradik. Mereka anggap seperti saudara kandung mereka. Mereka layan semua elok-elok. Apa yang mereka ada, mereka kongsikan bersama. Dan ini tak ada lah. Lo ni, kalau kita nak bagi benda ke kawan-kawan kita, hak saudara tak usah kita kawan. Kita ni Islam ni gunakan istilah ikhwan. Ikhwan ni mana saudara. Kalau kita guna istilah kawan-kawan, ni kadang-kadang persaudaraan dalam Islam tu dia jadi tak berapa sedap. Kita nak bagi benda-benda kepada saudara kita, nak tak kira siapa pun, kadang-kadang perangai kita ni apa dia? Nampak pemurah dah, elok dah. Dia kata, aku ada kasut ni. Kasut ni dia kata, aku tak pakai dah. Elok lagi ni dia kata. Kemudian mu ambil dah. Mu ambil tapi aku bagi kamu. Tapi kau yok sikit mu jahit. Okey dah jahit. Nampak dah. Dan jahit tu tak molek lah tu. Memang kata molek. Nak tak apa. Dia kata molek lagi. Padahal dia koyok kena jahit. Islam aja kalau nak bagi benda kepada saudara kita, bagi yang terbaik. Macam mana kita nak benda kepada kita, macam tu kita kena bagi kepada saudara kita. Ini yang Islam ajar. Ni kita bagi benda yang kita tak mau pakai dah. Yang orang tu kalau tengok pun tak apa nak pakai dah. Jangan macam tu lah. Tak boleh. Lepas tu tengok ketika mana banjir besar tu di Kelantan contohnya. Kita bagi pakaian dan sebagainya itu, ini dan sebagainya. Berapa banyak orang tak boleh pakai sampai. Ada pula jadi tempat nak buang pula. Jadi tempat nak buang pula. Hak tak pakai dah. Hak kumpul memang tak boleh pakai dah. Tempat nak buang. Bagi situ kan. Bagi yang kita boleh pakai. Islam ajar kita macam tu. Sebab itu saya masuk Islam. Saya belajar Islam. Saya cuba praktik dalam kehidupan saya. Kok mana pun sahabat saya. Contoh saya cerita nah. Ada sahabat saya ni dia. Dulu dia menoleh getah ya. Kuala Berang. Duduk di Kuala Berang. Saya kenal dia daripada mula saya duduk di Terengganu. Mana saya berkawan dengan dia kira macam adik-beradik je. Baik sungguh dengan saya pun ni dalam keadaan saya baru duduk Terengganu. Mereka ni sambut saya elok dan sebagainya. Kemudian bila dia toreh getah ya. Kemudian baru-baru ni lepas pilihan raya, dia ditawarkan untuk jadi driver kepada setiausaha politik kepada Menteri Besar Terengganu lah. Kemudian hari awal dia nak kerja tu, dia kasut tak ada, molek mana. Kemudian suar pun ni dan sebagainya. Amba kata mau bagi rumah aku. Bagi rumah. Bagi rumah pagi amba buka amari, ada satu rak kasut, amba buka, mau pilih mana mau nak ambil. Tak ada dah sisih, ni janganlah, ni aku nak pakai tak ada. Mau buka. Kebetulan kasut untuk pejabat punya, dulu saya ceramah di Petronas, ceramah di badan-badan korporat, mana kasut saya beli 3-400 satu. Banyak ada berapa pasang. Bila masa saya nak pakai juga. Saya kata, mu tengok, pilih, mu nak ambil satu pasang, dua pasang, mu ambil. Pilih. Tengok baju, molek-molek baju yang saya dok tempah di tailor dulu 300.5, ada yang 400, ambil pakai. Tak cukup dengan tu, jam ambil, mu ambil pakai. Padahal jam tu sayang, beli luar negeri. Ambil, bagi pakai. Islam ajar kita macam tu. Kita bagi, Allah bagi balik lebih baik daripada tu, tak usah risau dah. Ni cari hak tak orang cetong nak pakai dah. Hak koyok dah, kemudian dah lah koyok je. Dia kata molek lagi ni, kata cuma mu kena jahit sikit lah. Dan jahit sikit molek nak tak apa. Anak adik-adik dia mau belajar ni ingat kan. Kali jangan buat pakai macam tu Kemudian golongan Muhajirin dan Ansar ni sampai bila dia akan ada saya sebut. Orang yang berhijrah dengan orang yang mendukung golongan yang berhijrah sampai bila dari level. Dan ni kita sebut apa dia? Kita ambil golongan mu'alah lah. Orang yang masuk Islam tadi. Mereka ni disebut sebagai golongan yang lemah. Sebab apa kita sebut lemah? Dari kerana mu'alah ni baru-baru masuk Islam ni. Sebab yang pertama, mereka kekuatan iman tak ada lagi. Dia tak sama macam orang dulu. Sahabat-sahabat dulu dah masuk Islam, bai'ah di depan Nabi, iman dah hebat boh.
Kena siksa pun tak lari. Kita lah ni kena jentik telinga je mula dah. Ni kena ugut ni. Kalau mu ni, mu kena pindah kerja. Tarik. Nampak tak? Mula dah. Senyap terus. Baru bunyi je. Kena ugut pindah kerja. Nampak tak? Senyap terus bang. Gitu je. Tobat. Nah, padahal ilmu tinggi. Belajar sampai jauh-jauh. Tapi naku. Je? Ada orang macam ni je? Ada. Bagus je. Kita sama ya, setuju. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian ya, mereka ini dari kalangan orang yang masuk Islam ni, pengalaman saya lah, tak cerita orang lain lah. Termasuk yang saya jumpa, yang saya pernah uruskan mu'alah-mu'alah ni. Mereka bila baru masuk Islam, sebab apa saya katakan lemah? Yang pertama, iman dia tak kuat lagi sebab dia tak belajar lagi. Yang kedua pula, lemahnya mereka ini sebab mereka ada ramai dari kalangan mereka dibuang oleh keluarga. Bila dibuang oleh keluarga, sokongan daripada keluarga ni tak ada. Kita dalam kita hidup ni, sokongan daripada ahli keluarga paling hebat sekali. Yang kita nak sangat tu, iaitu sokongan. Bila kita nak buat satu-satu benda, kita ada sokongan dari mak ayah kita, dari adik-beradik kita. Itu kekuatan bagi kita. Tiba-tiba masuk Islam, keluarga buang, hilang roh. Saya pernah rasa, saya awal-awal saya masuk Islam, keluarga buang saya. Mak ayah saya buang saya, adik-beradik saya. Kemudian abang saya pernah halau saya daripada rumah dia masa saya pergi ziarah di Selangor. Tahun pertama saya masuk Islam. Saya balik kampung, kemudian mak ayah pun tak terima saya. Ayah saya tak suka saya balik kampung dan sebagainya. Orang kampung hina saya. Balik-balik kampung, orang kampung, mak saudara saya sampai teriak bagi orang kampung dengar. Mak saudara saya, isteri adik kepada mak saya. Saya lalu kedai dia tengok saya balik, dia teriak, tengok Pak Haji Syah satu balik kampung dah. Dia kata saya Pak Haji Syah. Haji pun saya belum buat lagi. Dia panggil Pak Haji dah. Berat tu. Nak tahu. Dia main. Kalau ni aku duduk tengah lama aku backing boh. Jangan main. Kemudian tak apalah saya dengar tu mana orang bila dia berteriak tu orang tengok saya. Jadi orang ramai situ semua tengok saya gini. Kemudian cakap sama-sama mereka dalam keadaan ni. Agak-agak kita berasa macam malu teramat malu. Sedih pun ada, mak saudara. Kemudian ada balik sekali, teriak lagi. Tengok tu orang masuk Melayu, tak laku-laku. Dia kata, tak ada orang nak kahwin dengan dia. Dia kata macam tu. Aku kata, datang, itu tak apa. Aku tak laku. Aku tak handsome ke apa? Dia main-main dia. Dia kata saya masuk Melayu. Saya bukan masuk Melayu. Saya masuk Islam, saya tetap bangsa Bidayuh. Kok mana saya ni, saya masih bangsa Bidayuh. Saya masih, kalau balik Sarawak tu saya cakap bangsa saya. Bahasa saya sendiri, bahasa Bidayuh. Kalau makan nasi ni, bahasa saya man to be. Dengar molek-molek boleh dapat satu dah. Kalau makan nasi, bahasa Bidayuh, dia panggil man to be. Boleh boleh dapat Lain kali jumpa saya, Ustaz, mantubi, ajak saya pergi makan tu. Alhamdulillah free. Aku dapat makan percuma. Ingat yang tu sudah, yang lain tak ya. Baik. Kemudian yang muslimin dan muslimat sekalian, dia kata saya masuk Melayu tak laku-laku. Saya masuk Islam, saya tak fikir nak kahwin masa tu. Saya nak belajar. Kemudian ada sekali lagi, dia hina saya, dia kata apa dia? Tengok tu, dia kata. Kadang balik kampung tu, hati-hati tu. Belajar agama dekat Kelantan, dia kata. Dia tahu saya belajar di Kelantan tu. Maklumat mana dia dapat pun saya tak tahu. Buat-buat ni pandai selidik tu. Dia kata, tengok orang belajar dekat Kelantan tu, dia kata. Kerap balik kampung ni, hati-hati tu. Nanti dia balik nanti. Jadi Abu Sayyaf, dia bom. Dia kata. Gereja kapal kita. Pula dah. Dia ingat saya belajar Islam nak main bom-bom pula dah. Kita belajar Islam ni, Nabi sebut afsus salam, sebarkan Islam, sebarkan kebaikan. Tiba-tiba dia kata nak belajar jadi Abu Sayyaf, jadi Taliban, nak bom gereja kapung pula. Sakit ni mata aku. Sedih kok. Tak ada apa-apa, tapi kita belajar fiqh sirah. Kita belajar kitab iaitu kefahaman sirah. Syekh Dr. Syahid Ramadan Al-Buti. Antara pengajaran daripada kitab fiqh sirah ni apa dia? Penghinaan. Kalau penghinaan tu atas diri kita, balas balik dengan kemuliaan.
Tapi kalau penghinaan itu kena pada Islam, kena pada Nabi, jangan diam. Faham tak? Kena ingat molek-molek ya. Ni orang hina Nabi, orang hina Islam, kita pun dia. Aku yang penting aku boleh pergi kerja, boleh makan dah. Berapa ramai orang Islam kita jenis perangai macam ni. Islam ajar kita kalau orang hina batang tubuh kita, kita balas balik dengan kemuliaan, itu terbaik. Nabi ajar macam tu. Orang hina kita balas balik dengan penghinaan, sama perumahan dia, api tu dia cucuh dah, kita simbah pula dengan petrol, makin. Masa mak saudara saya hina saya sama, makin kerak saya pergi rumah dia, jumpa dia. Orang lain tak jumpa dah bang, nampak lagi dah, marah rumah aku. Nah, dah. Saya belajar Islam. Dia hina saya, makin kerak saya pergi rumah dia. Saya pergi rumah dia, saya tegur, saya sembang. Dia tak mau sembang, tak jawab. Kadang-kadang dia buat ayat pun dia peli-peli. Tapi pak saudara saya okey. Pak saudara saya boleh sembang baik, tak ada masalah. Kemudian lama-lama bila saya datang ni, mula sikit-sikit dah boleh ni sikit. Kemudian saya ingat bila saya duduk Terengganu dah, saya balik kampung, saya bawa kelompok leko. Tuan-tuan, baru-baru ni saudara saya daripada Sarawak datang di Terengganu. Saya buat patin bakar tempoyak. Saya buat. Jangan ingat orang Sarawak tak ada buat tau. Saya pernah mengajar di sekolah menengah agama Pulau Kerau. Sekolah menengah agama rakyat di Pulau Kerau setahun. Hari-hari saya makan patin tempoyak tu. Tiap-tiap tengah hari saya makan patin tempoyak. Kedai yang sama free. Bukan pasal free tu, memang tiap-tiap hari nak makan. Tak pernah jemuk. Saya buat baru-baru ni, saya punya mak saudara ni dia Kristian SDA. Dia ada satu mazhab Kristian ni yang dia tak makan ikan yang tidak bersisik. Dia kena, dia rasa sikit bawah licin. Lepas ni dia minta menu pula, dia minta macam mana buat. Dia punya suami dia ingat sama. Dia kata sedap semua, tak pernah makan lah patin tempoyak orang bakar dia kata. Baru dia tahu yang dia tak boleh makan, jadi boleh makan cuma kita jangan ambil peristiwa ni. Kita tak boleh makan khinzir, jangan kena hal ni kita makan pula. Jangan mungkinlah kata mampu. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian saya sebut, bila saya duduk Terengganu dah, kemudian bila saya balik kampung, saya bawa kelompok leko. Bawa kelompok leko pun beli yang terbaik. Sebab kita nak bagi orang makan, saudara kita nak bagi mak ayah kita makan. Masa tu hubungan dengan mak ayah saya bagus dulu. Saya beli di jalan yang nak pergi ke airport, Seberang Taki masa tu paling top sekali. Kita nak beli kelompok leko tu beratur. Kalau losong ni orang luar jadi beli. Ni kalau live ni dengar orang losong malah dia kata nanti ustaz ni mau bagi losong mampu. Jangan main. Dia orang negeri luar dia ustaz yang pergi beli losong sebab dia tahu kelompok yang soho kelompok losong. Padahal kelompok buat tempat lain ni lebih sedap daripada losong banyak ni. Sebab nama tu je, nama tu jadi orang luar tak tahu, jadi dia nak beli jadi losong. Jangan pecah terbelang ni banyak-banyak orang losong sumpit aku. Tak pasal-pasal. Saya mengajar di masjid losong. Ni saya ada kuliah bulanan di masjid di losong, masjid besar ni. Lepas ni orang losong tahu, habis tak ada orang lagi. Saya dengan Tok Imam di kuliah. Kemudian, muslimin dan muslimat sekalian, bila saya balik ni, bawa kelompok leko ni, kalau kita nak ingat gini dah. Ni rumah mak saudara saya sini, kemudian sungai. Sungai ni saya kena naik bot dulu, baru saya sampai rumah mak saya. Rumah mak saya tepi sungai seberang sana. Dia sebelah sini. Dia rumah dengan kedai sekali, mak saudara saya. Jadi bila saya lalu ni, sepatutnya lah dalam keadaan mak saudara saya hina saya sokmo. Bukan kelompok leko tu saya nak bagi. Bau pun saya tak bagi cium. Mana kalau boleh saya lalu ni saya jauh sikit biar bau tu pun tak sampai rumah dia. Kalau nak ikut dah kerana dia hina sama, tapi dah saya berhenti rumah dia dulu. Kotak kelompok leko tu saya buka elok-elok, saya keluarkan. Ini kelompok leko daripada Terengganu untuk masjid. Dia mau boleh bayangkan tak? Anak saudara hok hina semua tiba-tiba belum sampai rumah bagi kat mak saudara buka dulu bagi.
Start daripada tu boleh sembang tu. Boleh sembang tu. Saya balik, saya bagi lagi. Saya balik, saya bagi. Boleh sembang tu. Lo ni kamceng tu. Kalau saya balik kampung lo ni, saya tak pergi rumah dia. Kamceng tu kan. Tak singgah dulu tak apalah sebab kamceng tu. Mana saya lalu saya pergi rumah mak saya dulu. 2-3 hari saya tak pergi rumah dia. Sebab saya bila saya duduk kampung, saya memang kat sungai naik udang. Main dengan udang kalah. Kampung saya udang kalah banyak. Tapi ingat, ni banyak kok. Kemudian orang kampung saya makan buaya kok. Sebab itu dia beza dengan sini. Di Sarawak, di kampung saya, kalau buaya nampak orang kampung saya, buaya lari. Sini kalau nampak buaya, orang lari. Sebab apa? Orang kampung saya sampai hari ini dia makan. Sekfan, dia makan lagi buaya. Waktu baru pun ada. Tak kisahlah dia tak Islam, dia nak makan dinosaur pun dia punya masalah, dia tak Islam dengan kita ni. Anak baik. Kemudian yang muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah. 2-3 hari saya balik kampung, saya tak pergi rumah dia, dia datang rumah. Dia datang rumah, dia kata, 2-3 hari dah balik tak datang pun rumah makcik. Nampak tak? Bayangkan kalau dulu masa dia hina saya hina dia balik, saya lawan dia, tak jadi gini mah. Silap-silap bukan dengan dia benci saya, dengan anak-beranak sepupu saya dulu, anak-anak dia pun kebenci saya balik. Tapi kerana dia hina saya balas balik dengan kemuliaan, saya hormat pokcik saya, sepupu-sepupu saya baik juga dengan dia dan sebagainya. Saya cuba bercakap dengan dia juga walaupun dalam keadaan, akhirnya alhamdulillah. Itu Islam diajar macam tu. Kemudian ambil semangat hijrah juga. Lagu mana? Iaitu dalam keadaan hijrah ini, golongan dari kalangan hok masuk Islam ni dengan golongan asal ni kita kena bantu. Sebab kita orang asal Islam, kita ada kekuatan. Orang hok baru masuk Islam, dia dalam keadaan tak ada ilmu, dia dibuang oleh keluarga, amalan tu berapa mana ada lagi dan sebagainya. Kita ni hok bantu apa dah? Bantu bagi sokongan, bantu bimbing dia. Sepatutnya macam tu. Ini kadang-kadang kita beli malah masuk Islam ya. Majid pun dah gay ya. Dah bahang gitu. Padahal jiran sebelah dia berapa lama dah Islam tak pergi masjid kok. Dia tak bahang jiran sebelah dia. Baru masuk Islam pula dia bahang. Jangan main-main. Sebab itu sebelum nak ni tengok keliling dulu. Nak pusing habis dulu. Baik. Kemudian ya, cerita dalam masalah iaitu hijrah ni tak habis kita. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian dalam peristiwa hijrah juga bagaimana iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia bina bukan saja sistem kehidupan manusia yang berpaksikan kepada Islam yang kafah, kemudian Nabi bina juga sistem baik yang melibatkan politiknya, pemerintahan dan sebagainya, perniagaan ekonomi dan sebagainya. Kemudian akhirnya selepas daripada itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah. Ni nak pergi ke Merdeka dah. Sebab tak lama Nabi masa dah. Kemudian bila Nabi balik ke Mekah Al-Mukarramah, peristiwa itu dipanggil dengan peristiwa Yaumul Fathi. Hari pembukaan. Pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. Apa yang nak buka? Yang dikatakan Fathi ni, apa yang dia nak buka sebenarnya? Nabi dia nak buka 2 perkara. Kata Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar dia kata ada 2 benda yang Nabi nak buka. Yang pertama dia nak buka pemikiran penduduk Mekah dari kalangan musyrikin supaya nampak Islam ini masuk dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan membawa iaitu kedamaian. Masa tu Nabi dengan sahabat ni tentera muslimin masuk masa tu, penduduk musyrikin Mekah, apatah lagi mereka yang pernah menzalimi dari kalangan golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal-awal masuk Islam ketika itu, semua mereka itu risau apa dia? Takut Nabi dan sahabat balas dendam. Tiba-tiba Nabi masuk dalam keadaan tak ada apa-apa, selamat tu. Tak ada apa, bukan setakat ni, jentik pun tak ada. Lalu Buya
Hamka kata masuknya Nabi dalam peristiwa iaitu pembukaan kota Mekah ni, pertama dia nak buka pemikiran orang Mekah supaya tengok Nabi ni dan sahabat masuk ni membawa Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Yang kedua, nak buka apa dia? Nak buka pintu hati musyrikin Mekah supaya nampak, supaya nak lagi tahu tentang Islam ini lagu mana. Dua, pemikiran dan juga hati dari kalangan musyrikin Mekah. Itu yang disebutkan peristiwa ini Yaumul Fath, hari pembukaan. Sebab tu turun ayat Iza jaa nasrullahi wal fath sampai habis. Yang selepas daripada pembukaan kota Mekah melibatkan orang musyrikin Mekah berduyun-duyun masuk Islam. Sebab Nabi dah buka dua benda ni tadi yang membuatkan orang berduyun-duyun masuk Islam. Sekarang saya kaitkan dengan beberapa peristiwa terkini. Bagaimana Islam dia boleh membuka pemikiran dan hati dari kalangan orang kafir sehingga kan masuk Islam. Ada seorang rider. Ni baru lagi dah. Saya follow video dia, vlog dia di YouTube ni. Lebih kurang hampir 2 tahun lah. Dia orang perempuan. Rosie Gabriel nama dia. Dia punya YouTube dia tu, channel dia, tulis nama Rosie Gabriel, simpanan nama dia. Dia ketika mana ambil keputusan untuk mengelilingi Asia Afrika. Naik motosikal, seorang diri, solo. Dia pusing ni, pergi ke Oman, ke Pakistan, ke India, ke China, ke mana-mana dan sebagainya. Seorang diri. Dia cerita dia apa dia? Dia ni struggle. Kehidupan dia terkandah. Mana kehidupan masa tu tunggang langgang dah tak tahu nak buat apa dah, dalam keadaan serabut kepala sampai satu tahap dia menangis. Video pertama dia kata apa dah? Dia kata dia struggle satu, yang kedua losing hope, maknanya hilang harapan dah. Dia ni tak ada harapan dah dalam kehidupan dia. Dalam keadaan dia bercerai pula dengan suami dia, akhirnya cuma dalam keadaan dia menangis, dia minta apa dah? Tuhan bagi keajaiban. Bagi aku miracle dalam bahasa Inggeris, bagi aku keajaiban. Kemudian dia start misi solo, dia naik motosikal. Naik motosikal ni antara yang membuka hati dia untuk tengok Islam ni agama yang terbaik. Pertama, ketika mana dia pergi ke Oman. Dia pergi ke Oman ni, dia berhenti untuk tidur di satu tempat. Di kawasan bukit, dia buka kemah dia, kemudian dia tidur situlah di kemah tu. Besok pagi, bila dia bangun, dia nak teruskan perjalanan. Ketika mana dia baru nak packing kemah, nak packing barang-barang, nak masuk dalam ni bakul motor dia, ada seorang tua ni nama Sulaiman. Umur lingkungan 90 tahun. Gigi pun 32 batang lah. Orang tua ni biasa orang Arab pakai jubah, serban tu main muta gitu ya. Kemudian dia pergi dekat Rosie ni tadi, perempuan ni, dia tolong. Dia tolong Rosie ni, kemah apa semua, kemah dia itu ni dan sebagainya. Sampai siap dan sebagainya. Kemudian Rosie ni sempat ambil gambar dengan dia. Ambil gambar kat motosikal. Rupa-rupanya pertolongan orang tua ni dalam keadaan dia seorang dia. Orang tua ni pun seorang, dia datang. Kebetulan lalu tolong dia. Yang membuka hati dia, teringat sama, dia setahun selepas itu dia pusing mana-mana, dia datang cari orang tua ni. Dia cari orang tua ni. Sulaiman ni tadi. Satu. Kemudian yang kedua, yang dia buka hati dia nak kepada Islam ni, akhirnya apa dia? Bila dia pergi ke Pakistan, ni bagus Pakistan ni. Kalau Pakistan sini jual kapek ni banyak hal juga sini ni. Ni tak pakai ni. Nah, aku tak kata orang lain kata ya, bertolong sampaikan ya. Kata Pakistan jual kain sini tak pakai kok. Dia jual kain dia sekodeng kok. Betul dia kata Allah malam. Dia sekodeng di rumah orang minta ni, dia sekodeng. Nampak tak? Memang sedap. Dia kata, bayar bulan juga berapa juga, tak apa, RM10, RM15, satu bulan, tak apa, janji habis. Tapi dia datang pergi rumah kita, dia minta, macam-macam dia sekodeng, macam mana tengok. Ni hamba tak kata, orang kata apa? Hamba tak pernah ambil benda-benda dengan Pakistan. Yang ambil tu dia tahu dah lah. Baik. Kemudian bila dia berada di Pakistan ni, satu keajaiban yang dia rasa dia tak perlu jumpa di mana-mana, dia makan, dia apa sekalipun orang tak mau ambil piti dia. Dia makan di mana-mana, orang tak mau ambil piti dia. Semua orang yang niaga ni kata apa dia? Kamu musafir, kami dalam Islam, kamu musafir, kamu tetamu kami. Kami tak boleh ambil duit daripada kamu. Ini ajaran Islam kami. Dan memang Islam ajar macam tu.
Kita kalau tetamu mari Malaysia orang luar, kita cekik ada boh. Ikan patin satu potong tu, satu potong RM10, orang kita, mari orang luar, kita bahang RM15. Kita terang. Tu yang orang tak nampak Islam comel. Saya di Johor, saya ingat lagi sebelum PKP, saya di Johor. Saya berhenti, lebih kurang 10 minit ni kita berhenti depan bunyi ni. Saya makan di satu kedai. Bila saya makan di kedai mamak lah, di kedai mamak kalau kita yakin memang bagus lah. Saya makan di kedai tu, saya tengok ada satu Mak Saleh. Mak Saleh ni biasa, Mak Saleh pelancong dengan backpacker ni. Bag itu pakai short pendek, baju pun lebih kurang gitu, dia duduk depan saya. Saya pakai kopiah, pakai jubah lah. Balik sembahyang Zuhur, masjid. Saya tengok-tengok dia, dia tengok-tengok saya. Saya tengok-tengok dia, dia tengok-tengok saya. Dia ingat aku ni teroris ke pengenah ke pakai jubah pakai ni. Dia dah tengok perhati macam saya pun tengok kat dia. Lepas tu bila saya bangun tu saya nak bayar tu, saya boleh tahu dengan waktu tu bayar dengan dia sekali. Saya kata bayar dengan dia sekali. Orang putih ni dia pergi kira. Kemudian hak ni tadi, mamak ni dia pergi kira. Bila dia kira dia terkejut lah. Sebab dia tak panggil kira lagi. Jadi orang putih ni tadi dia terkejut. Lepas tu bila dia tengok, dia tunjuk. Mamak dia tunjuk saya, dia kata. Lepas tu saya pergi ke dia, you are my guest in my country, I pay for you. Saya kata, kamu tetamu saya di negara saya bayar untuk kamu. Kita cakap dalam lembut lah, dia dengar macam tu, thank you brother. Dia kata, terima kasih. Itu kaedah kita nak tunjuk Islam. Kebetulan pula kita pakai jubah, kita pakai kopiah pula. Orang tak tergambar tau. Orang putih takkan tergambar ada orang macam ni belanja dia. Benda ni mudah-mudahan dia akan ingat sampai bila-bila. Benda kecil dia, tetapi dia boleh buka hati dari kalangan orang kafir tengok Islam tu lagu mana. Ni, Rossi ni macam tu lah. Dia pergi makan mana-mana orang Pakistan tak mau ambil peti dia. Motosikal dia rosak, kemudian orang Pakistan bawa pergi bengkel, repair motosikal dia, siap repair dah. Sama juga popok ni tak mau ambil duit. Oh, luar biasa. Tapi ayat dia, akhir ayat dia kata, ini yang Islam ajar kami. Barak. Ayat dia. Yang akhirnya buat apa dia? Yang akhirnya bila dia ni pula orang Pakistan pula ambil jadi tetamu di rumah dia. Kemudian ada yang mokcik ni, kita kata mok lah. Anggap dia pula boleh jadi tetamu, anggap macam anak dia. Mana layan seperti mana anak sendiri. Yang akhirnya dia jadi apa? Masuk Islam. Rossi ni masuk Islam. Sebelum PKP ada itu. Last video dia masuk Islam. Dia syahadah di Oman. Masya Allah. Islam ni dia boleh ubah manusia. Tak usah risaulah. Kita yakin Islam dia boleh ubah manusia. Satu je peringatan saya, bila Islam boleh ubah manusia, manusia sekali-kali tak boleh ubah Islam. Jadi bila manusia tak boleh ubah Islam, jangan cuba-cuba nak ubah Islam. Bukan setakat hukum hakam, istilah pun tak boleh nak ubah. Istilah hijrah ya, jangan ubah kepada melarikan diri, pelarian, jangan sekali-kali. Ini bahaya. Aku tak sebut. Muslimin dan muslimat sekalian. Supaya kita ambil iktibar. Ini kita sambut merdeka lo ni. Merdeka ni apa makna dia? Kita dari sudut Islam, merdeka daripada pemikiran kita, merdeka dari sudut pemerintahan kita ikut cara Islam, merdeka dari sudut sistem ekonomi kita ikut Islam. Sebab itu BMF ni sampai bila-bila kita kena kuatkan. BMF ni sampai bila-bila kita kena kuatkan. Sebab itu khutbah Jumaat ni sepatut kena peringat semua umat Islam supaya teruskan kempen BMF. Untuk siapa dah? Untuk orang Islam kita. Kita nampak benda ni kecil kan? Tak. Bagi saya, BMF ni satu benda yang sangat besar yang kita kena buat. Bahkan satu jihad atas kita. Dulu orang bising-bising. Bila buat BMF ada juga orang Islam kita kata, ini semua perkauman. Islam tak ajar. Bergam. Kau bang lah. Saya dulu kafir dulu, saya tahu dah. Saya pernah sembang dengan abang saya yang tak Islam lagi. Di Johor. Masa tu ada orang kampung saya orang tak Islam duduk satu meja dengan saya. Cerita dalam masalah BMF. Saya kupas isu BMF ni, saya kata dulu, masa aku masih
Kristian dulu, kemudian abang, ni tanya, sekarang ni pun kedai keutamaan, hok abang nak pergi beli mana? Kedai orang Melayu Islam ke kedai hok ni sama-sama hok tak Islam ni? Abang saya supu saya kata apa? Kedai hok tak Islam lah keutamaan. Mana nak buat apa ni? Orang bukan Islam, lama dah dia buat ni. Kempen beli produk dan premis kedai orang-orang dia lama dah. Kita Islam baru je kita nak kempen, orang dah kata kita rasis. Orang dah bubuh kita, ini Islam tak ajar dan sebagainya. Sebab tu kena teruskan BMS ni. Kecuali lah kalau tak ada sangat dah, tak ada berdoa sangat dah, tak ada apa-apa dah. Orang Islam kita ni ikut mana sekalipun, dia bayar zakat pun. Lagu mana dia tak pergi bagi, tak pergi mana dan sebagainya, dia naga. Tapi satu tahap dia akan bayar, keluarkan zakat. Zakat untuk siapa dah? Untuk umat Islam kita balik. Bukan Islam tu ada, dia pergi ni. Ya, kedai contoh, kedai supermarket besar kita sini Pekan, bukan Islam contoh kan. Setahun sekali dia datang masjid. Ini Tuan Imam, ini ada duit juga. Buat ni, masjid punya nak. Islam sama-sama Islam kita ni kena kuatkan. Sebab itu merdeka sudut dari sudut ekonomi, dari sudut sistem pendidikan kita apa pun mesti bila berteraskan iaitu Islam, maka ketika itu barulah kita disebut sebagai merdeka mengikut iaitu perspektif Islam. Tak ada salahnya kita sambut merdeka, itu satu nikmat. Merdeka daripada penjajah satu nikmat boh. Kalau tak sampal ni kita kena jajah dengan English ni, sakit kepala kau. Nak nahan juga nikmat kemerdekaan ni. Tetapi kena ingat ada satu lagi yang kita kena merdekakan, pemikiran kita, sistem kita. Benda ni dia tak boleh sekaligus, perlahan-lahan, sikit demi sikit, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu sebagai mukadimah. Lain bulan lagi kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih atas ruang yang diberi Tok Imam dan pengurusi masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan kurniakan keberkatan dalam pendapatan kita, rezeki kita insya-Allah, dan dalam kehidupan kita dan sebagainya. Amin. Ya Rabbil alamin, dan semua ahli keluarga kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu atas segala kelemahan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepada-Mu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu atas segala kekurangan yang ada pada kami. Ya Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segala ilmu agama-Mu dan segala ilmu faat bagi kami dan segala kesehatan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.